Yo, what's up? You on spec, guys. Nama saya Abdul Hamid Bintan, asal kampung Cangkap Berdulang, Malinawa, Perak. Hidup semasa kecil, umur 4 tahun, saya dah tak ada bapa dah. Jadi umur 7 tahun tu, kerja macam-macam lah. Pancing ikan dan segala-galanya dah. Buat kerja. Estate burung. Buat kerja sendiri yang ulang biji semua lah. Semua kerja yang boleh mendatangkan duit tu saya akan buat kerja dah. Daripada umur 8 tahun sampai ke umur 9 tahun. Jadi kami satu keluarga ni memang susah. Hidup tu memang payah. Kakak saya kerja kamaran, kutip daun teh, mak penuri getah. Arwah mak saya nuri getah. Lepas itu kakak saya seorang yang sekolah. Saya pun pergi sekolah juga tapi tak jauh lah. Hak Jannam je lah kan. Pengalaman yang menyeramkan saya umur 11 tahun saya kena demam panas. Sebab saya melestet burung sewaktu saya habis belajar silat, petang-petang je saya akan pergi ke tempat tu. Saya macam satu panggilan nak pergi ke tempat tu untuk melestet burung. Satu burung yang bernama burung punai. Burung terbang, burung-burung hijau tu. Dekat jalan Makam Teja. Makam Teja ni kalau orang Perak dia tahulah. Orang-orang belah-belah sana dia tahu Makam Teja tu makam siapa kan. Kerabat-kerabat sultan ni makam. Jadi Makam Teja tu dia ada cerita dia. Dia kalau setiap tahun, yang saya tahu pengalaman saya masa kecil dulu, setiap tahun ni, dia akan tukar kain kuning dia. Masa tu, almarhum Sultan Derih. Setiap tahun akan datang situ menukarkan kain kuning. Tempat tu memang misteri. Siapa yang cakap besar, memang terkena. Tapi saya ni masa tu budak lagi. Saya pun tak tahu apa benda terkena tu, apa benda dia, tapi terkena pada diri saya sendiri. Bila setiap tahun ni kami akan jadi macam pesta dekat situ. Setiap tahun bila tukar kain kuning tu, nak menukar kain kuning tu, jadi Sultan Derih ni dia akan buat satu macam pesta. Motong kerbau. Seingat saya, Sultan Derih ni dia suka makan ikan lampam yang cabut tulang. Tahun bila tu? Tahun umur Pak Su pun masa tu 11 tahun. Pak Su ingat tahun 60, 70 lebih lah. 60-an, 70-an. 70 lah. 70 macam tu lah. 73 macam tu lah. Jadi, laluan, situ ada laluan jalan Lombong. Lepas tu, saya ni pernah bawa mak saya pergi ke klinik Kota Baru. Pasal dalam keluarga saya seorang lelaki. Adik-beradik lain semua perempuan kan. Mak saya ni masa tu demam. Bawa ke klinik Kota Baru pergi cek. Balik hari hujan panas. Masa tu hujan panas lah. Lepas tu mak kata berhenti kat kubur tu dulu. Kat kubur tu ada dekat kubur sultan tu dia ada satu macam satu pondok. Satu pondok yang boleh kita rehat. Jadi, masa tu saya kecil lagi. Jadi, mak saya kata duduk situ. Berhentilah situ duduk. Duduk tunggu hujan ni sidang, baru kita balik. Semasa hujan tu sidang, sebelum nunggu hujan sidang tu, memang kita dengar bunyi orang bertahlil. Orang beratik. Saya cerita pun dah naik bulu umur saya dah. Jadi, mak saya kata, kalau jumpa benda-benda macam tu, dengar, arwah mak saya kata, jangan tegur. Saya pun, setiap petang pukul 5 lebih, selepas kita belajar silat semua, saya akan pergi tempat estate burung tu. Saya pergi sekali, burung tu tak ada. Lepas tu pergi kali kedua, burung pun tak ada. Lepas tu kali yang saya nak kena tu, burung tu ada. Saya pun
estate burung tu. Burung tu jatuh, saya cari tak ada. Saya cari dalam tempat dia jatuh tu tak ada. Saya cari-cari, masa saya cari tu hari dah dekat pukul 7. Habis tu ada satu orang balik kerja Lombong. Dia kata, "Mek, balik, hari dah petang, dah maghrib." Tu saya balik lah. Saya balik 2 hari selepas tu saya demam. Saya demam. Memang, yalah, masa kita duduk kampung pun demam biasalah, daripada masih sikit ni. Habis siapa nak kira, kita mak pun masa tu nak getah kan. Saya demam dekat seminggu lebih tu. Saya baring dekat rumah kak saya dekat tepi tingkap. Saya nampak ada satu lembaga daripada langit macam singa telan saya. Lepas tu saya tak sedar sampai saya tak koma lagi masa tu. Semasa tu saya tak koma, sebelum saya demam tu saya ni gila ayam belaga. Saya tanda ayam tu dekat kaki ayam tu, saya berdawai. Selepas saya sedar tu, dalam saya koma selama sebulan lebih, saya tengok ayam tu dah besar. Saya pun terkejut. Itu masa tahu yang dah lama lah maksudnya. Pasu tanda ayam ni baru semalam. Kenapa ayam ni dah jadi besar? Pasal apa tanda yang dawai tu, yang pasu balut ni tak boleh hilang. Pasal tak boleh buka. Ayam ni dah besar. Dah ada balung bulu cantik. Saya tanya, pasu tanya daripada Yung, kenapa ayam ni dah jadi besar? Kamu ni koma dah sebulan lebih, kata dia. Okey, itu tak apa. Semasa saya koma, saya duduk di dalam dunia gaib. Siapa rasa nak percaya tu, bolehlah. Tapi ini pengalaman saya. Saya sendiri duduk di dalam dunia yang gaib. Saya duduk di atas borak, atas kuda yang terbang, saya akan tengok di bawah. Tengok di bawah tu saya tengok macam-macam. Ada yang satu kampung tu ada istana, ada yang baju batik, ada yang baju kebaya. Jadi Ini dalam koma. Dalam koma. Jadi kita tak tahu ini zaman bila ni kita hidup ni kan. Yang masa selepas detik burung tu, selepas koma tu lah. Masa koma tu, apa yang paling Pak Su teringat lah? Masa Pasu teringat tu, masa arwah bapak. Arwah bapak Pasu nak ambil tangan Pasu 3 kali. 3 kali dia nak ambil tangan Pasu tak dapat. Tapi kemungkinan kalau dia ambil dapat, Pasu pun tak ada lah. Masa tu dia nak ambil tangan Pasu tu, pasal apa, kubur Pak Pasu ni di sebelah jalan kereta api. Jadi bila dia nak ambil je, tapi betul-betul lalu, dia tak dapat capai tangan Pasu. Pasu pun naik atas kuda tu, Pasu lari. Kuda tu bawa lari. Jadi gambaran dalam alam ni, Pak Su gambarkan macam dekat atas langit ke, dalam hutan ke, macam mana? Pasu dekat tengah-tengah, Ya, dekat antara langit. Macam kita naik, nak kata kapal terbang, tak kapal terbang dia Dia tak macam berterbangan lah. dia atas awang-awangan. Tapi kita duduk di atas satu benda. Satu binatang. Dia bentuk jenis kuda lah. Kuda tu akan buat terbang. Tapi kalau kita secara logik ni kita fikir kan, kita balik ke zaman Rasul, dia pun naik borak, naik kuda kan. Jadi Pasu kata koma Pasu ni kan, di alam mimpi tu macam tak tahu, boleh masuk akal. boleh masuk akal. Betul. Pasal bila Pasu pergilah ke macam mana kampung, Pasu pergi naik itu, Pasu tengok di bawah ni orangnya yang hidup macam damai, seronok, macam misteri lah. Tapi bila bapak Pasu datang nak ambil Pasu kan, pakai baju arwah tok, pakai baju putih lah, pakai baju putih macam jubah lah. Dia lambai ambil ikut bapak main ikut bapak. Pasu masa tu rasa takut ke rasa tenang je? Pasu rasa Pasu tak ada takut apa pun. Pasal apa? Kita budak. Kita pun umur dah masuk 11 tahun. Kita rasa macam ini apa ni kan? Baik kita pegang tangan dia. Dia tak adalah rasa takut.
Tak ada. Pasal pasu ni memang jenis masa kecil pun memang tak tahu takut. Memang jenis ranggur je apa benda. Pasal kita bila bapak tak ada, hidup ni kan monitornya mak. Mak lah cari duit, mak lah nak bagi makan. Jadi kita dah tak ada takut. Kita hidup kita sendiri. Pasal arwah tok saya ni, dia adalah satu pawang. Kalau orang kampung, yang mana orang kampung lah, dia akan tahu pawang ni apa peranan dia. Kan? Pawang ni dia besar lagi daripada bomor. Itu kita dulu kan. Jadi arwah tok ni memang tak bagi pergi hospital. Jadi arwah Abang Mat ni dia angkat saya bawa pergi hospital. Jadi adik-beradik masa tu dah macam kalang kabut lah. Pasal adik seorang lelaki dah sakit kan. Habis tu balik hospital pun tak jalan. Dah tak mau dah masuk air tulang belakang saya pun kena buang ni. Umur 11 tahun dah kena buang air tulang belakang. Memang tak ada. Pasal doktor nak tengok tahu sakit apa kan. Itu ada punya kajian. Jadi lepas itu bawa balik. Doktor kata dah tak ada harapan, bawa balik. Bawa balik. Arwah tok kata tunggu je lah di rumah, dengarlah bunyi kantung. Tunggulah bunyi kantung. Dulu kan kalau orang mati, kita akan gantung kantung. Setengah orang tak tahu apa tu kantung. Kantung tu adalah tak bagi tahu siapa yang mati dalam kampung. Bunyi kantung tu pun ada cara dia bunyi dia. Banyak orang tak tahu bunyi kantung tu berapa. Bunyi kantung tu kalau orang meninggal 7 kali ketuk dia. 7 kali je bunyi dia. Itu orang meninggal. Kalau azan maghrib, isya, subuh, dia akan ujungnya 2 kali. Kalau maghrib 3 kali. Kalau isya 4 kali. Zuhur, asar 4 kali ujung dia. Siapa yang duduk kampung dia akan tahu kantung macam mana peranan dia. Bukan kantung ni pun ada peranan dia. Kadang-kadang dia berbunyi sendiri pun ada. Kita tak tahu. Bila berbunyi sendiri tu orang kata ada orang kampung tu nak meninggal. Ini zaman saya, pengalaman saya di kampung. Habis tu tok ni kata, arwah tok kata tak payahlah bawa ubat mana-mana dah. Tunggu je lah bunyi kantung. Jadi mak ni menangis lah. Kebetulan Maksudnya bila bunyi kantung tu Pak Su dah tak ada harapan lah ni. Umpamanya lah. Pasal mak kata Pak Su ni memang tak ada harapan. Itu jam dah koma. Sebulan koma. Sebulan setengah. Kurut dah kurus tinggal tulang dan kulit je. Pak Su punya sakit jenis macam ikan hidup kena tak darat kita kena keluar badan dia. Macam mana dia ngelupa kan. Macam itulah Pak Su sakit. Roh mak kata memang Pak Su ni tak ada diam. Semasa sakit tu tak diam. Tak ada harapan orang kata. Harapan tak ada. Itu arwah tok kata tak payahlah. Pasal arwah tok ni dia dah, ini cerita alam misteri lah. Pasal arwah tok ni pun pawang. Dia pernah pawang raja dulu. Dia kata dia panggil dia punya orang-orang pun, dia kata dia tak boleh tolong. Datanglah orang ni daripada Sumatera, daripada Gopeng. Kiranya kat rumah tu dah macam ramai orang lah. Dah ramai lah orang. Daripada selok-belok alam lah turun. Semua di alam yang tak nampak ni semua dah turun. Di alam raib ni, pasal arwah moyang koma ni, yang setahu Pak Su cerita pun dah macam nak datang ni, serang-serang rumah ni dah, kedak-kedak je ni. Arwah moyang koma ni, dia ada 7 yang kapit dia. Pasal keturunan dulu ni kita tak tahu pi. Dia adakan selepan hitam dekat dia punya kain dekat dia selalu takkan bau dia kan. Kebetulan pula Pak Su pakai baju hitam pula hari ni kan. Jadi itulah dia dah panggil dah 7 orang ni tengok. Kata dia cerita dulu dia tengok dalam air buyung ni. Orang kata buyung ni orang dulu tahulah. Orang sekarang ni budak-budak muda macam tak tahu. Dalam TV tu lah, betul lah tu. Yes. Tengok dalam air buyung, dia tengok nampak batu nisan je. Semua yang mana datang, orang-orang dia semua ngeleng kepala. Semua tak tahu. Semua tak boleh ubat. Semua nampak batu nisan je. Betul. Dia pun dah tunggu je dia kabur kat mak opah kamu kan. Apa nama tu, tunggu je dah bunyi kantung. Itu je dah. Jadi kebetulan petang sebelum asar ada satu nama dia kita panggil Wan Nap.
Wan Nap ni datang tengok pasu. Pasal orang sekampung semua dah habis tengok dah. Cuma Wan Nap ni seorang. Dia dah tua sangat dah. Boleh jalan lagi dah. Dia datang tengok. Wan Nap ni hubungan dia Saudara jugalah. Saudara mara. Belah-belah mak lah sana. Jadi dia datang tengok. Dia cakap lah pada arwah mak Pak Su ni. Dia kata dia panggil mak Dun. Dia tak panggil nama. Dia panggil mak ni Dun. Pasal nama opah kamu ni di kampung orang panggil Dun. Dun, kenapa kamu tak pergi jumpa nama Tok Bidan tu? Bak Ayah juga. Wan Bak Ayah. Kata di ngabur pada mak lah. Arwah mak saya ni dia khabar Dun. Dah sembang lama dah tengok saya pun dah macam dah tinggal nyawa ikan orang kata kan. Memang pasu ni pun dah mata pejam, mata celik pun dah, yang macam mata hitam tak ada dah. Mata dah tongak macam tu kan. Masa tu tok saya tengah isap rokok dekat tepi tingkap. Dulu kan rumah ada tingkap, dia ada macam kayu-kayu kan, kayu-kayu straight tu kan. Jadi Wan Nap ni kata, Dun, kamu pergilah dekat bidan Bak Ayah tu. Try tanya dia, boleh ubat ke tak? Kata dia. Saya dah tahu hati dah. Dun dah tahu hati dah. Pasal apak tak bagi. Tok ni tak bagi. Kan? Biarlah kata tok ni tunggu je lah. Tok ni kata macam tu. Masa Wan Nap tu nak balik, tak apalah Dun. Kalau kamu tak nak khabar, biar saya yang khabar saja. Biar aku khabarkan. Orang kampung lu tak ada saya, kalau aku je. Biar aku khabarkan pada Wan apa nama tu, Wan Bak Ayah tu, bidan Bak Ayah tu, suruh pergilah ke rumah kamu. Datang tengok anak kamu ni sakit. Dah lama sangat tak baik-baik. Dah koma sebulan tu tak baik-baik. Jadi dia pun balik. Arwah tok kata apa? Tak payahlah panggil siapa pun, kata arwah tok kan. Udahlah tu kan, buang-buang masa je kan. Arwah tok kata macam tu. Jadi mak ni kata tak apalah pak, ini last sekali. Kalau tak mau ikhtiar takhir lah. Pasal hospital semua dah pergi kan. Kata mak, kalau tak mau tak apalah bah. Ayah rela je kata dia. Okay. Sampai tu besok petangnya datanglah Wan bidan Bak Ayah ni. Datang pun dia pun dah tua juga macam Wan Nap ni tadi. Dia tak termasyur macam tok kamu. Macam moyang kamu tu, dia tak termasyur sangat. Tapi pasal orang tahulah siapa ni. Siapa tahu bidan Bak Ayah ni, dia tahu. Jadi dia pun datanglah petang tu. Mak pun tak tahu dia datang. Dia kata, Don, dia bagi salam. Mak pun jawab, ya, bidan. Masuk. Tengoklah anak si macam mana dia. Dia pun tengoklah. Boleh tak Wan Bak Ayah tolong ubat. Dia bantu Wan Bak Ayah je kan. Baliklah Wan Bak Ayah tolong ubat. Dia tengoklah. Dia tengok. Bidan ni pun tengok kan. Jadi dia pun tengok. Dia kata macam ni lah.